Okey. So, selamat sejahtera. Okey. So, kita masuk topik hari ini ya. Topik hari ini adalah unit 2, tingkatan 5. Tajuk dia ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Nampak? Okey. Topik dia panjang lah, understand? Tapi dalam dua perkataan, you akan belajar tentang individu global. As simple as that. Regarding individu global. Nampak? Okey. Okey, as usual lah. Okey. So, cikgu ada bagi borang. You baca buku teks. You kena isi apa yang ada dalam buku teks lah. Benda-benda penting. Okey. Of course, kita ada cadangan nilai pada bahagian pengenalan itu. Okey. You just catat sajalah. Tetapi bila kamu catat, saya tak mahu kamu catat macam buku. Buku dia bagi cadangan just like this. Tetapi dalam exam, when comes to nilai, tulis perkataan nilai dekat depan. Boleh Okey. So nilai yang diberi untuk unit ini adalah nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai hemat tinggi, nilai harga diri, nilai toleransi dan juga nilai patriotisme. Nampak tu? So mereka bagi 5 nilai as usual. Okey, nampak tu. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai hemat tinggi, nilai harga diri, toleransi dan nilai patriotisme. Harga diri kamu tahu itu regarding maruah diri kamu lah. Understand? Sebab walaupun kamu boleh bersaing peringkat global tetapi masih lagi kamu kena setia kepada negara inilah. Budaya negara ini and all that. So kita punya image sendirilah. Understand? Atau kita kata sometimes maruah sendiri. Azan. So harga diri is regarding maruah diri. Azan. Lepas tu hemat tinggi means kalau kita berada di luar negara pun kita masih lagi dikenali sebagai warga negara Malaysia. Azan. You are Malaysian citizen. Nampak tu? So kita kena beradab sopan di luar negara dan sebagainya sebab itu adalah image negara. Kemana-mana kita pergi, kita mesti bawa image diri kita lah sebagai warga negara Malaysia. So kalau warga negara Malaysia means nilai patriotisme is there. Azan. Okey, nampak tu. Boleh Okey. So dia ada main lah. Anda nampak tu. Dalam soalan bila kamu tengok. Azan. Ada main nilai dia. Okey, next kita maksud individu global lah. Tetapi sebelum bila kamu baca buku teks, apa yang kamu boleh nampak adalah perkataan global ini adalah gabungan dua perkataan. Betul kan? Global means apa yang kamu nampak adalah belum you nak tahu maksud individu global global ini adalah gabungan global. Perkataan global. Okey, global Global maksudnya sejagat. Campur dengan local. Local means setempat. So that means perkataan global ini macam mana asal usul dia perkataan itu adalah kita ambil glow dekat depan sini, kal dekat belakang sini, campurlah so dia jadi global. So it means local means, kalau saya individu global means, memang saya outstanding lah. Can perform, can compete peringkat antarabangsa. Tetapi macam mana peringkat antarabangsa saya boleh compete dan sebagainya, boleh berdaya saing dan sebagainya, tetapi saya masih lagi rakyat Malaysia. Nampak? Local. Tak lupa setempat kita. Budaya tempatan kita lah, something like that. Boleh
Simple benda ni. Okay, so maksud yang diberi maksud individu global. Tetapi maksud ini tidak di-highlight dalam DSKP maksudnya dalam sukatan lah. Nampak? Sebab dalam sukatan dia tak highlight pun maksud individu global. Dalam buku teks ada maksud dia tetapi tidak di-highlight dalam sini. Understand? Apa yang kamu kena tahu adalah ciri, sikap, kepentingan jadi individu global, kesan kalau kamu tak jadi individu global, tidak bersikap individu global, perasaan dan how you amalkan dalam kehidupan harian kamu. Something like that lah. Ini yang di-highlight tetapi diberi dalam ini ada individu global bermaksud. Okey, maka cikgu suruh kamu salin maksud dia. Okey. So individu global means seseorang yang mampu berdaya saing di peringkat global tetapi berakar umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal. Nampak tu? Itu sudah cukup lah. Actually sampai sini cukup. Seseorang yang mampu berdaya saing di peringkat atau pada peringkat global tetapi berpegang teguh pada jati diri lokal. Lokal maksudnya you punya negara lah tanah tumpah darah sendiri. Nampak tanah air kamu lah. Boleh Okey, nampak. So individu global. Nampak Dan okey, so kita masuk bahagian pertama. Bahagian ini adalah asas tau, benda yang penting. Iaitu topik ciri individu global. Ciri individu global. Nampak? Panggil individu global. Student, you must remember well. Iaitu ciri pertama adalah individu global adalah individu yang berdaya saing. Boleh berdaya saing. Okey, dia boleh berdaya saing. Okey, nampak tu. Berdaya saing. So berdaya saing means dalam bahasa Inggeris kita panggil apa berdaya saing tu? We can compete. Atau kita kata, kita kata kita adalah kompetitif, berdaya saing. We can compete, atau kita panggil kompetitif. Nampak? Okay, Okay. Second adalah kita, individu global ini akan mempunyai jaringan dan jalinan global yang baik. Global means kamu tahu dia gabungan dua-dua. Peringkat global pun you okay, peringkat lokal pun you are okay. So you mempunyai jaringan dan jalinan. Understand? Jaringan dan jalinan maksudnya you have good network. Atau you kata network, network and relationship. Relationship sebenarnya perhubungan, tapi relationship dekat sini adalah you ada network dan link. Link, link atau kita panggil dia relationship. Peringkat lokal pun ada, peringkat global pun ada. Sebab itu dia global. So kamu mempunyai very good network and relationship globally and locally. Okay, nampak. Dan selalu cikgu beritahu even cikgu-cikgu lah, kita mesti mempunyai very good network and relationship secara lokal. Maksudnya selalu cikgu bagi contoh di mana kalau saya guru moral, understand, so memang kita ada grup guru-guru moral negeri Selangor, understand, so kita ada grup di mana semua cikgu ada dalam sana moral, understand. Okey, di mana kita kongsi banyak informasi. Azan. So, perkongsian informasi ini menyebabkan kita menjadi lebih pakar dalam subjek pendidikan moral lah. Understand? Berkongsi idea dan sebagainya. Ini I'm talking about peringkat lokal.
Kalau you ada link luar negara lagi bagus. So let's say kamu adalah doktor. So let's say kamu adalah heart surgeon. So kamu juga boleh hubungi heart surgeon luar negara yang lebih pakar. Azan, berkongsi ilmu. Azan, all that can happen. Azan, so then you become betul-betul global lah. Bukan local saja, global also. Azan, something like that lah. So you have a very good network and relationship. Jaringan dan jalinan global yang baik. Understand? Make sure you baca dan you mesti tahu setiap perkataan yang ada dalam buku teks. Bukan the whole buku teks lah, bahagian konsep. Azan, okay. Next, jati diri yang kukuh. Individu global akan mempunyai jati diri yang kukuh. Tapi jati diri ini adalah understand? So what is jati diri exactly? Okay, so kamu kena faham lah jati diri ini lebih kepada lokal. Okay, so cikgu ajar you what is jati diri lah. Okay, jati diri means kita panggil sifat atau ciri unik. Unik atau kita panggil unik atau istimewa lah. Yang menjadi teras dan lambang. Lambang apa? Kepribadian. Kepribadian. Seseorang individu. Can be individu atau bangsa. Kalau kamu boleh kata bangsa atau kalau in terms of patriotic means dia adalah lebih kepada identiti kebangsaan. Apa tu? Boleh? Boleh nampak sifat atau ciri unik istimewa yang menjadi teras atau lambang kepribadian seseorang individu. So macam cikgu orang beragama Hindu. Understand? So keturunan India. Understand? So memang saya ada identiti bangsa saya lah. Understand? So saya follow sistem yang ada dalam agama saya. Understand? Sebagai bangsa India. Understand? Pada masa yang sama, I mesti faham saya juga adalah rakyat Malaysia. So ada identiti kebangsaan as well. Understand? So seorang itu cannot be one. Dia ada pelbagai, understand, ciri istimewa pada dia lah. So you mesti preserve benda ini. Understand? Sebenarnya adalah jati diri kamu. Understand? Okay, nampak. Sifat atau ciri unik. Okay, yang menjadi lambang lah kepada kepribadian kamu. So you have to always preserve. Jangan kamu hilang jati diri kamu. Understand? Okay, nampak. Lebih kurang macam itu. Boleh? Okay. So kita ada jati diri kukuh. Lepas tu of course lah, kalau kamu nak berjaya peringkat global dan sebagainya, you mesti kuasai IT at the moment lah. So kamu mesti mempunyai kemahiran teknologi maklumat. So 4 ciri ini very important. Understand? Ciri individu global. Kalau orang tanya soalan, mesti tahu 4 ciri ini. Yang lain ada dalam buku itu adalah huraian dia. So kalau berdaya saing means, apa maksud dia? You mampu bersaing peringkat lokal pun ada, peringkat global pun ada. Understand? Okay, nampak tu. Boleh? Okay, macam dalam sekolah lah, kamu bersukan. Peringkat lokal means peringkat sekolah kau nombor 1. Dan you masuk peringkat daerah boleh dapat nombor 1 lagi ke? Okay, nampak. Lebih kurang macam itu. Local and global.
Tapi ini international lah. We are not talking about daerah atau peringkat negeri. Peringkat kebangsaan. We are not talking about that. Okay, nampak. Lebih kurang cerita, tapi cerita dia lebih kurang sama. You can bersaing peringkat lokal dan global. And then you boleh beri idea yang mencerminkan wawasan bertaraf global. Understand? So you can come out with very good ideas. Idea yang berwawasan. Ada visi nak capai. Understand? Visionary punya orang. Understand? Idea kamu boleh nampak wawasan. Boleh? Okay. Bukan saja bertaraf global tetapi juga lokal. Okay. Next, jaringan dan jalinan global yang baik. Kalau you want to have good network and relationship, kalau kamu nak, so maksudnya kelas, you kena faham satu perkara lah. Locally saya mau adakan good network and relationship adalah saya mesti hormatilah budaya lain. I can accept. Dan mengurus kepelbagaian. Tak kira lokal dan juga peringkat global. Nampak? So, kita boleh terima, kita boleh respect dan kita boleh mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Mengurus ini selalunya orang yang memegang jawatan peringkat management ke peringkat atasan. So mereka kena mengurus. Contohnya kalau saya adalah pengetua sekolah, so saya kena mengurus, saya pengurusan, bahagian pengurusan. Saya kena mengurus. Dan oleh kerana saya adalah orang India, means saya bukan pengetua India, hanya untuk pengetua untuk bangsa India saja. Tak ada. Ada orang Melayu ada, orang Cina ada, understand? Orang asli pun ada, orang Sabah Sarawak pun kadang-kadang ada. Understand? So saya must manage everybody. Understand? So saya kena terima, saya kena respect and have to manage them. Understand? Di mana budak Sabah might be here, but when comes to hari gawai dan sebagainya, takkanlah saya nak ambil tindakan disiplin ke atas dia. Nampak tu? Boleh. Sebab saya faham budaya mereka. Understand? Okay, nampak. Tapi ini peringkat lokal. Globally also. Understand? Okay, nampak. Next, kalau you nak good network and relationship means, tengok sini, mesti mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal dan global. So peringkat lokal, kalau you nak adakan hubungan baik dan mampu berkomunikasi means, don't forget bahasa Melayu. Peringkat lokal. Understand? Peringkat global means, kita tahu English is an international language. Nampak? Boleh. Dan jangan lupa jati diri kamu lah. Bahasa ibunda pun penting. Nampak? So semua ini nanti kamu akan jumpa lagi lah. Boleh? So senang saja benda ni. Tak susah. Azan, saya mesti berdaya saing. I can compete. Competitive fella lah. And I have a good network and relationship. Saya mempunyai jaringan dan jalinan global yang baik. Nampak tu? Dan jati diriku. Itu jati diri. Okay. So kamu boleh sesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri. Maksudnya things are there. New things appear in front of you. Banyak perkara baru semua akan muncul depan kamu. Tetapi kamu tak pernah abaikan jati diri kamu. You can get along, you boleh sesuaikan dengan perubahan dunia. Tapi tanpa abaikan jati diri. Understand? Okay, nampak tu. So kamu boleh sesuaikan diri. Nampak tu? Okay. So cikgu nampak kadang-kadang kawan-kawan cikgu lah. Ada berketurunan Melayu. They like sari. Kain sari mereka suka. So apa mereka buat adalah mereka beli sari tetapi mereka jahit baju kurung. Understand? Nampak tu? They like the design, the kain material dan sebagainya. Tapi mereka jahit baju kurung tak salah.
Understand? So itu menunjukkan bagaimana rakyat Malaysia kita boleh live together. Sesuaikan diri kita dengan perubahan dunia, tapi kita tak abaikan jati diri kita. Nampak? Something like that. Boleh? Okay. Dan after that, kita adalah orang yang sentiasa kalau kamu ada jati diri yang kukuh, kamu adalah sentiasa positif dan optimis. Optimis means adalah you selalu menaruh harapan yang baik. Optimis, maksudnya apa? Selalu menaruh harapan baik. So always have good hope. Positif lah. Understand? Sangat positif, optimis. Positif dan optimis maksudnya optimis itu adalah selalu menaruh harapan yang baik. Definitely things will be getting better. Harapan yang baik. Something like that. Sikap kamu lah. Boleh? Okay, nampak. Ini bukan, ciri ciri kamu lah. Azan, nanti kamu confuse dengan sikap pula. Okay, okay, ciri Okay. So ingat ciri individu global means mesti mahir dalam menggunakan teknologi maklumat. So kemahiran teknologi maklumat ada. So apa yang berlaku adalah dia mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran zaman. Mengadaptasi maksudnya kamu boleh menyesuaikan diri. Faham? So kamu boleh menyesuaikan teknologi maklumat itu mengikut edaran masa. Maksudnya benda baru pun kamu cuba adopt benda baru. Apa benda yang positif, apa yang benda baik, baru punya kita adopt. Kita sesuaikan diri kita dengan peredaran zaman atau peredaran masa. Dan pada masa yang sama, kita mahir dalam teknologi maklumat bukan maksudnya kita salah gunakan. So, orang yang ada ciri individu global, dia akan elakkan penyalahgunaan teknologi maklumat. Sebab kalau kamu salah gunakan teknologi maklumat, dia boleh gugat jati diri kamu. Boleh? Nampak? Okey? Okey, done. Okey, so cikgu dah go through dengan kamu. Weda. So, cikgu ingatkan balik. Okay. So, tajuk ini adalah regarding individu global. Nampak? Individu global mean kamu boleh bersaing peringkat global tetapi masih berpegang teguh kepada jati diri lokal. Nampak? And after that, ciri individu global. Ciri, characteristic of local individu lah. Nampak tu? Okey, ada empat. Empat ini kamu kena ingat by heart lah. Iaitu boleh berdaya saing, memiliki jaringan dan jalinan global yang baik, mempunyai jati diri yang kukuh dan berkemahiran. Kamu ada kemahiran teknologi maklumat. So, 4 ciri mesti tahu. So, based on these 4 ciri, maka kamu akan bentuk sikap kamu lah. You have that ciri means dia akan jadi satu sikap. Understand? Nampak? So, benda ini memang berasal daripada sinilah. Nampak tu? So, ciri yang diberi dalam buku 6. Understand? Selalu ingat. Understand? Global means ingat macam ini. You are balanced lah. Kamu bukan ekstrim ke arah mana-mana satu. Kamu dua-dua pun okey. Peringkat global pun you okey. Peringkat lokal pun you okey. So you can balance. Kalau kamu terlalu global, tak boleh. Kadang-kadang terlalu global sehingga kamu mengagungkan budaya barat. So kamu kata mereka lebih bertamadun dan you kutuk bangsa you sendiri. Boleh berlaku. Nampak tu? Global. Nampak? Kadang-kadang sehingga mereka boleh lupa bahasa ibunda semua. Pergi luar negara, sudah jadi mat saleh, cakap fasih speaking saja. Cannot. Both. You can balance both.
global and local. Nampak tu? Boleh? Tapi individu global means you always berpegang teguh kepada jati diri lokal. So kamu kena ingat benda itu. So maksudnya kamu ini, let's say lah, jati diri walaupun bersaing pada peringkat global. Cuba kekalkan jati dirilah. Understand? So maksudnya lokal. Berpegang teguh kepada lokal tu. Maka you kekalkan jati diri. Kalau you kekalkan jati diri maksudnya kamu akan utamakan budaya tempatan kamu. Iaitu budaya asal kamu. Nampak tu? Boleh? Okey, nampak tu. Dapat? Okey. Dan satu lagi perkara, kamu akan utamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Nampak? Dapat? Boleh? Okey. So ini semua kamu boleh nampak lokal. Nampak tu? Boleh? Okey. Dan pada masa yang sama, kamu akan kuasai. Of course, you have to go for global as well. You tak boleh local saja. You akan pergi ke global as well. So untuk global, kamu untuk berjaya dalam peringkat global, kamu cuba menguasai pelbagai bahasa. Bahasa lain. Portugis ke, bahasa ke, you akan menguasai pelbagai bahasa tetapi tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Nampak tu? Walaupun kamu peringkat global, tapi masih lagi kamu tak abaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Nampak tu? And then di peringkat global lah, kamu cuba kuasai teknologi global. So you get to new teknologi, tetapi apa kamu buat adalah individu global kan. So sikap kamu adalah kamu pelajari teknologi global. Tapi kamu akan sesuaikan teknologi global itu dengan teknologi tempatan. So you akan adjust so that teknologi itu baik, so kita gunakan untuk tempatan kita. Nampak? Menyesuaikan. Dan selain daripada ini, walaupun kamu berada di luar negara, tetapi kamu sentiasa akan menjaga nama baik negara kita. Understand? You might be studying out overseas lah. Let's say you dapat Oxford ke, Howard University ke. Understand? Bila kamu belajar dekat sana, orang semua kenal kamu dengan satu nama, dan bukan itu nama saja. Ada orang kenal kamu, the Malaysian boy, the Malaysian girl. Nampak? So image negara itu selalu kamu kena bawa lah. Jaga nama baik kamu ketika kamu berada di luar negara. Nampak? So ini semua adalah sikap individu lokal. Okay, next. Kepentingan dia. Kenapa kita kena jadi individu lokal? So maksudnya kenapa kerajaan kita nak masukkan benda ini dalam sukatan pelajaran kamu? Nak rakyat Malaysia belajar benda-benda ini semua. Azan, apa kepentingan menjadi individu lokal? Okey, nombor 1, dia ada 4. So ciri tu kena tahu. Kepentingan dia, ini I think you kena padam ini, tulis kepentingan. Wait, cikgu padamkan untuk kamu lah. Sebab bila cikgu buat handouts, kadang-kadang kita cut and paste kan. So bila cut and paste kadang-kadang terlepas pandang. Okay. So ini adalah kepentingan dia. Dia ada 4 kepentingan ini kamu kena ingat lah. Ini adalah benda penting. Dia fakta dia. Understand? Takkan fakta you lupa. Fakta is very important. Kepentingan dia. Okey. Apa kepentingan menjadi individu lokal? Nombor 1 adalah you peringkat global already lah. Understand? So you'll become more creative. You ada banyak idea. Something like that lah. So kamu akan jadi individu yang kreatif dan inovatif. Nampak tu? Dan kamu boleh hadapi cabaran global.
Tak kira dalam atau luar negara, kamu boleh hadapi cabaran dalam hidup kamu lah. Then, you'll become very good. So, kamu boleh melestarikan. Melestarikan maksudnya kamu boleh mengekalkan. Nampak tu? So, kamu boleh mengekalkan. Melestarikan means kamu boleh mengekalkan. Mengekalkan. You belajar banyak perkara dekat luar negara. So, kamu boleh bantu negara kamu lah. So, kamu boleh kekalkan pembangunan negara dan bukan pembangunan negara saja, juga pembangunan modal insan. So, you must understand what is modal insan. Istilah ini semua selalu kamu nampak dalam buku teks kamu dan juga dalam karangan semua ada modal insan. Modal insan means kamu kena tahu lah human capital. Modal means, selalu kita tengok modal means wang. Dalam bisnes kita invest. So modal, kita laburkan modal, right? So kalau modal insan means, modal means money, money means got value. So you become a valuable human being. Understand? Okay, so apa itu valuable human being? Kalau kamu jadi modal insan means apa maksud dia? Kamu mampu lakukan kerja. Sehingga hasilkan nilai. So macam mana kamu boleh tingkatkan kemampuan kamu? Sebab kamu akan mampu untuk lakukan kerja. Apa saja kerja kamu boleh lakukan, but very valuable. Maksudnya dia hasilkan nilai ekonomi, quality kind of work. So macam mana kamu nak meningkatkan kemampuan kamu? So orang kata kamu boleh meningkatkan kemampuan kamu buat kerja itu Zen, melalui so you kena upgrade you punya knowledge lah, pendidikan. Kemahiran kamu, skill. So melalui latihan. Jadi belajar, latihan, buat latihan, menyertai latihan, pelbagai latihan dan sebagainya. Improve your knowledge and skill kamu. Pendidikan lah atau kita panggil pengetahuan kamu. Then you'll become modal insan lah. Boleh Okay, nampak tu. Then bila kamu buat semua ini, automatik lah dia akan meningkatkan imej negara kita di persada antarabangsa. So maksudnya rakyat Malaysia ni adalah orang yang betul-betul ada quality. Understand? Bukan calang-calang orang rakyat Malaysia ni. Pandai. Sikap baik. They are good in all aspect. Every aspect. Something like that lah. So, kamu akan jadi, itulah kepentingan kita jadi individu lokal. Tapi ada huraian dalam buku lah, penerangan. So, membentuk individu yang kreatif dan inovatif, cikgu lupa beritahu kamu. Kalau kreatif means, maksudnya kamu boleh mereka cipta benda baru. Idea baru, all that. Kalau inovatif means, benda itu sudah wujud lah, tetapi kamu improve benda itu, maksudnya kamu menambah baik dan kamu boleh come out with penampilan baharu. Benda itu sudah wujud tetapi kamu improve and make it better. Nampak tu? So inovatif. So selalunya sebab tu orang kata kita mesti jadi individu yang kreatif dan inovatif. Nampak? Okey? Dapat? Okey. Sikap inovasi inilah yang menyebabkan kereta itu daripada dulu sampai sekarang kita sudah diperbaiki, ditambah dengan diri. Okey, yang perlu mengikut peredaran zaman lah. Boleh? Okey, nampak. Okey, next. You boleh nampak kepentingan dia. Dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran berkualiti tinggi. Sebab you bukan saja konsentrate dalaman saja, luar negara as well. So kamu dapat banyak idea. Dan kamu berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Nampak tu? Ni. Kamu akan jadi individu yang kreatif dan inovatif. Maksudnya
sikap kamu, pemikiran kamu semua got quality. And then kamu berkemahiran untuk buat keputusan, berilmu dan berkemahiran. Okey, meningkatkan imej negara di persada antarabangsa means macam mana kamu meningkatkan? Sebab kamu mampu bersaing dengan dunia luar. Equally you can compete with outside there lah. Azan, okay, outside world lah, something like that. Dan kamu boleh capai prestasi yang cemerlang. Nampak? Okay, next. Menghadapi cabaran global. Cabaran itu adalah of course lah kamu mampu menghadapi semua. Dan pada masa yang sama kamu mampu mengekalkan identiti lokal kamu. Understand? Itu cabaran global lah. Maksudnya you boleh hadapi cabaran di peringkat global. Pada masa yang sama kamu boleh kekalkan identiti lokal kamu. Understand? Okay, next. Melestarikan pembangunan negara dan modal insan means kamu dapat memberi sumbangan progresif dalam pembangunan negara. Dan kamu jadi modal insan means pandai already lah. Understand? Berilmu, all that. Berpendidikan, berkemahiran, all that. Maka kamu boleh berfikir di luar kotak. Out of the box lah. Think out of the box. Dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Nampak? Dia ada banyak perkara dalam buku lah. Kamu ingat sikit-sikit pun sudah cukup. Cuba fahamkan konsep dia. And faham, then after that you have to remember lah. Understand? Nampak tu. Sebelah sini kalau kamu tak ingat huraian tak apa. Tapi 4 kepentingan ini emas. Mesti ingat. Same goes. Ciri itu ingat 4. Yang lain semua huraian kadang-kadang kamu boleh gunakan ayat kamu sendiri. Tak semestinya kamu gunakan ayat daripada buku. Nampak? Okay. Tapi yang facts itu sangat penting. Ciri means mesti tahu ciri. Sikap means mesti tahu sikap. Kepentingan means mesti tahu kepentingan. Huraikan is a next step. Tapi kepentingan pun tak boleh ingat, dan masalah besar negara. Okay, dan kesan sekiranya individu tidak bersikap global. Tadi cikgu beritahu apa tadi? Kalau kamu adalah individu global means you can balance yourself. Kamu tidak fanatik kepada mana-mana lah. Kamu bukan terlalu global, kamu bukan terlalu local. Understand? Both side also you're okay. So you can balance. Understand? Itu maksudnya individu global. Ada faham? You can balance both aspect. Dapat? Okay. Tengok. Okay. Bila kamu tahu senang. Kesan means kamu tak balance. Okay, nampak. So you tengok the first kesan. Engkau terlalu global. Lokal sudah lupa. So apa berlaku? Kamu mudah terpengaruh dengan budaya luar. So, ada banyak perkara dekat luar negara yang ada juga elemen negatif. Understand? Kalau kita tidak bersikap lokal, maksudnya tempatan punya, dan kamu akan terpengaruh dengan budaya luar. Boleh? Nampak? Okey, nampak tu. Ini kalau kamu terlalu global. Boleh? Okey, nampak tu. Boleh? Okey, terlalu agung-agungkan global ini, budaya luar dan sebagainya. So, apa akan berlaku adalah kamu akan hilang nilai, etika dan kamu hilang nilai, value, ethics dan juga jati diri kamu sebagai rakyat Malaysia. Boleh? Nampak tu? Dapat? Okey? Terlalu global. Azan, Okey, nampak tu. Boleh, Okey.
Dan sekarang, cikgu akan beritahu kamu, kalau ada juga poin dekat sini, kalau kamu terlalu lokal saja, kamu tak mau terima benda luar 100%, tak mau terima, hanya lokal saja. So apa yang akan berlaku adalah kamu akan mengalami kesukaran untuk bersaing dan juga berkomunikasi dengan dunia luar sebab you dalam Malaysia saja. So difficult for you to communicate with outside world. And not only tak boleh berkomunikasi, pada masa yang sama kamu sukar untuk bersaing. You cannot compete. Nampak? Boleh Okay. Dan satu lagi perkara, kalau terlalu local means kepakaran kamu, expertise, juga kemahiran kamu, skill kamu adalah terhad dalam saja. Luar negara semua teknologi, they are heading towards banyak perkara baru-baru ini semua yang advance punya, kamu tak ikut sebab kamu ini selalu lokal saja. Nampak? Nampak tu. Boleh Okay, then you got no ideas. So kamu kurang mampu untuk menghadapi masalah secara holistik. You are very limited lah. Kamu limited, kamu hanya boleh tengok, kamu tak boleh tengok menyeluruh. So kamu tak boleh hadapi masalah secara holistik. Holistic means adalah secara menyeluruh. Bukan satu aspek, beberapa aspek, tetapi semua aspek you tengok. Azan, ini kalau kamu nak berfikiran holistik dan sebagainya, menyeluruh means then you have to come out of the box lah, something like that. Boleh Dan kalau kamu terlalu lokal juga, you cannot terima kepelbagaian sosio-budaya. Terlalu lokal. Understand? Same goes to cikgu lah. Kalau saya terlalu Indianize also cannot. Orang Melayu, orang Cina, orang Kadazan, orang Iban, semua saya kena mix. Kalau saya terlalu Indianize, terlalu lokal, then saya sukar terima kepelbagaian sosio-budaya. And difficult for me to survive anywhere. Azan, Okay, dan semua ini akan mengundang kepada masalah apa? Transformasi kemajuan negara kita akan terjejas sebab kita limited dalam negara kita saja. Nampak? So we cannot grow lah, something like that. So transformasi kemajuan negara terjejas. Nampak? So kesan here adalah always remember ni, global means both side dia balance. Dia terlalu condong kepada global means masalah. Kalau dia terlalu condong kepada local means pun masalah. You must be balanced in both side. Azan, kalau tak balance, itu kesan dia. Kalau kamu tak bersikap global. Sikap global means they can balance. Mereka boleh bersaing peringkat global tetapi masih lagi berpegang teguh kepada jati diri lokal. Nampak? So you tahulah benda tu. Boleh Okay. Kita kena banggalah. Syukur dan gembira. Understand? Ini perasaan yang diberi dalam buku teks. Kalau aku bersikap global means, local means, kamu bangga. Rakyat Malaysia boleh berdiri, bangun sama tinggi dengan masyarakat global yang lain. Nampak? Okay? So kita syukur dan kita gembira. Nampak? Okay. Okay, done. So these are the contents, kandungan dia. Boleh? So as usual, kita kena buat soalan lah. So hari ini kita hanya akan buat soalan bahagian A saja, iaitu soalan struktur. Understand? Dan kadang-kadang soalan dia memang based on textbook. Kalau kamu tak tahu konsep, kandungan tak kuasai, dan difficult untuk kamu jawab soalan. Boleh Okay, so we go for the questions. Kita habiskan cepat Okay, wait. Okay, ini soalan bulat-bulat lah. Pernyataan di bawah berkaitan dengan individu global. Global adalah satu istilah membawa maksud sejagat, sementara lokal membawa maksud setempat. Individu global adalah individu yang mampu berdaya saing di peringkat global tetapi masih berpegang teguh kepada jati diri lokal.
bulat-bulat daripada buku teks. Dia bagi dalam satu pernyataan dekat sana. So the first soalan pun adalah, of course, kamu kena ingat 4 ciri individu global. Don't get confused with sikap. Ciri is the first thing, yang ada 4 ciri. Based on that ciri, dia akan bentuk sikap kamu. So don't get confused. So yang ini senang saja, I think all of you know already lah. Yang ni ya. Okay, so kamu boleh berdaya saing. Lepas tu kamu ada jaringan. Dan jalinan. Lokal yang baik. Actually kalau kamu tak tulis lokal pun confirm akan diterima lah. As long ada jaringan. Dan kamu mempunyai jati diri yang kukuh. And you are good in IT. So kamu ada kemahiran teknologi maklumat. Nampak? Okay. Dan kepentingan. Kepentingan, remember the kepentingan, tahu, not the huraian and penerangan dia. Kepentingan is the facts. Kamu kena ingat. Itu tajuk dia. So nyatakan 3 kepentingan, tak ada huraian, tak perlulah sebab dia tanya straight 3 kepentingan dan ada Roman 1, Roman 2, Roman 3. 3 markah. So straight away bagi kepentingan. Tak perlu di-explain. Okay. So kalau kamu jadi individu global, what happen? Apa kepentingan dia? Kamu dapat jadi individu yang kreatif dan inovatif, right tadi? Individu yang kreatif dan inovatif. Boleh hadapi cabaran global. Kepentingannya dapat hadapi cabaran global. Dalam pun boleh, luar negara pun boleh. Cabaran global. Dan ini memang ada 4 kepentingan kan. So dapat melestarikan kan. So lestarikan pun boleh. Lestari pembangunan negara dan modal insan. Nampak? And then satu lagi 4. Yang keempat saya ingatkan kamu, iaitu bila you buat semua ini, apa berlaku? Kamu boleh meningkatkan imej negara di persada antarabangsa. Dapat? Okey? Okey, done. So memang ciri penting dalam buku ada. Okey, kesan. Ini baru tadi cikgu ajar you lah. Kesan maksudnya, if you are terlalu global, what happen? Kalau kamu terlalu local, what happen? Itu kesan dia. Understand? So you terlalu global, sehingga lokal semua dilupa. So maka you mudah terpengaruh dengan budaya luar. Boleh. Engkau terlalu lokal. Tak mau terima orang luar semua. So what happen? You punya kepakaran, you punya kemahiran semua terhad. Because you cannot think out of the box. Duduk dalam Malaysia sajalah. Lokal saja. Fikir lokal saja. So kepakaran dan kemahiran tadi terhad dalam bidang yang diceburi.
Okay, internet come back again. Okay, cikgu beritahu kamu. Ramalkan 3 kesan means, if you are terlalu local, what happen? If you are terlalu global, what happen? Kalau terlalu global means mudah terpengaruh dengan budaya luar lah. Kamu terlalu lokal saja, maka kepakaran, kemahiran kamu terhad. Dan pada masa yang sama, kamu terlalu global means kamu akan hilang nilai, etika dan jati diri. Kenapa? Sebab you kejar globalisasi. Dalam mengejar arus globalisasi. Ini word by word daripada buku teks lah. Tapi kalau dalam exam, you boleh ingat hilang jati diri semasa mengejar arus atau dalam mengejar arus globalisasi pun okey. Nampak tu? Etika tak tulis, nilai tak tulis pun tak apa. Penting daripada 3 tu ada satu-satu you sentuh pun sudah cukup. Nampak? Okey. Word by word hanya kamu kena ingat maksud, definisi. Dan juga nilai, 18 nilai universe. Yang lain semua you boleh ganti dengan perkataan-perkataan lain yang sesuai hampir maksud sama macam itulah, something like that. Okay, dapat? Okay, done. Next. Ni pemain badminton bukan saja peringkat kebangsaan pun. In Malaysia bukan saja tu, peringkat global also is good. Back can compete. Okay, so gambar berikut berkaitan dengan kejayaan Li Zijia dalam sukan badminton. Okay, berdasarkan gambar di atas, okay, wait okay. Soalan yang pertama ini, soalan yang pertama ini adalah berkaitan dengan nilai. Di mana hasil daripada perbincangan dengan murid-murid saya yang keluar daripada exam hall dan juga yang tak dapat duduk exam, COVID, and then they resit for the paper. Masa itu mereka beritahu, cikgu bahagian A langsung tak ada soalan nilai. Nampak? Boleh. Tapi bukan maksudnya kita abaikan soalan nilai, terangkan nilai dan sebagainya, kita masih lagi belajar. Who knows kalau tahun ini dia tanya. Okay, you boleh jawab at least. Boleh Okay. So cikgu akan beritahu cara nak jawab lah. Okay. Nilai. Nilai ini tak semestinya dia bagi cadangan nilai dekat depan, not necessary. Okay, kamu ada 18 nilai. Zen, okay. Dia bagi 5 saja cadangan. Cadangan maksudnya suggestion saja. Suggest maksudnya you nak pakai boleh, you tak pakai pun tak apa. Orang suggest saja. Bagi suggestion saja. Okay. Berdasarkan gambar di atas, terangkan 2 nilai universal yang boleh anda teladani daripada kejayaan Li Zijia. Okay, the first one adalah kalau nak berjaya macam ini, saya mesti mau rajin lah. So saya akan tulis nilai kerajinan. Ini dapat 1 markah. Dan kamu kena explain. Bila kamu explain, mesti gunakan watak. So mereka kata, apa kamu nak contohi daripada Li Zijia? Dia rajin jalani latihan kan? Barulah dia boleh berjaya. So saya mau jadi rajin macam dia lah. So Li Zijia gigih jalani latihan untuk menempah kejayaan. Okay? Nampak? Saya pun nak jadi macam ni lah. Inilah benda yang saya nak teladani. Nak ikut. This is a role model for me. Something like that. I also want to be successful like him. So I want to also training like him. Something like that lah. Boleh Okay, next. Main untuk negara mesti mahu ada. So nilai patriotisme. Nilai patriotisme. Kena guna watak lah.
Patriotisme dekat sini adalah dia nak menang dan dia nak harumkan nama negara kita. So, Z berusaha mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Okey, nampak? Satu markah untuk nilai penerangan dia, nilai kedua penerangan dia. Markah adalah 4. Okey. Then you see the next soalan. Terangkan 2 ciri individu global. Ada 4 bukan? Tapi dia tanya 2 sajalah. So that means kamu kena bagi 1 ciri dia, 1 fakta, dan kena bagi huraian contoh. Dan fakta yang kedua, ciri kedua, followed by huraian contoh for it. Dia boleh compete, berdaya saing. Ini ciri dia. And after that, explain. Bila kamu explain, mesti ayat lengkap dan mesti ada watak. So, Lia mampu bersaing. Kalau dia individu global means dia mampu bersaing di peringkat apa yang lokal lah, you boleh guna perkataan lain, peringkat kebangsaan. Apa yang global lah, you boleh kata peringkat kebangsaan dan peringkat antara bangsa. Nampak ciri dia. Okay, next, let's say dia ada jati diri kukuh. Salah satu perkara yang kamu belajar dalam buku adalah orang yang ada jati diri kukuh ini adalah orang yang sentiasa positif, optimis. Betul? So you can boleh gunakan lah kalau kamu ingat. Lizia sentiasa dan optimis. Semasa menyertai pertandingan badminton. Nampak? Okey, dapat? So, 4 marks. Fakta, huraian contoh, fakta, huraian atau contoh. Nampak? Okey, then the last question here. So, bahagian B kita tak sentuh hari ini. Okay. Bagaimanakah anda boleh menyumbang dalam mengharumkan nama negara? So, ini you sebagai student. Nampak? Boleh jangan cakap you akan buat bisnes. No. Tulis apa yang student boleh buat saja. Sebab bagaimanakah means cara, anda means you. You adalah SPM student at the moment. So apa you boleh buat untuk mengharumkan nama negara? Apa yang huraian? Okay. Beritahu cara dia. So, okay, let's say kamu student lah. So kamu boleh senang sajalah. Student means saya perlu belajar bersungguh-sungguh lah. Apa yang belajar bersungguh-sungguh untuk dapat keputusan. Cemerlang. Apa? So kamu kena ingat ada juga paper yang kita ambil dalam negara kita, tetapi itu adalah paper international standard, international pun. Tapi kita ambil dalam negara kita. So bila kita dapat keputusan markah yang sangat cemerlang means, then let's say exam itu dibuat oleh Cambridge. So Cambridge tahulah, wah rakyat Malaysia, nobody can score like them. Always highest will be rakyat Malaysia. Top 10 mesti rakyat Malaysia. Getting marks, something like that lah. Boleh. Itu sudah harumkan nama negara ready. Azan.
Okey. Di luar negara, you mesti berkelakuan baik. So, saya harus berkelakuan baik. Berkelakuan. Masa belajar di luar negara. Boleh? Nampak? Okey. Selain daripada itu, kamu boleh juga kata ada satu lagi cara kamu boleh mengharumkan nama negara sebagai pelajar, iaitu kamu boleh menyertai program pertukaran pelajar. So, saya akan menyertai program pertukaran pelajar di luar negara. Okey, dapat? Okey. Okey, done. Understand? So, kita sudah buat 2 soalan structure hari ini. Please remember all your facts. Mesti ciri ada 4, mesti ingat. Sikap ada 6. Kepentingan ada 4. Kesan kalau tak bersikap global lah ada 7. Now also ekspresi perasaan lah, kamu ada perasaan all that. All these facts lebih kurang cuba ingatlah untuk handle soalan lah. Boleh baru boleh jawab soalan. Okey, habis kelas. Weda, let me stop recording dia.